Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam perkongsian maghrib di mana kita akan membaca dan juga mengambil pengajaran daripada buku Al-Arba'un Al-Khairiyah, iaitu 40 hadis yang menerangkan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Semalam kita telah berkongsi tentang antara amalan yang terbaik adalah menjauhi fitnah dan bagaimana Nabi SAW memberi amaran tentang fitnah yang bakal tiba ketika mana hampir dan dekatnya kiamat. Hari ini pada hadis dan riwayat yang ke-22 pada muka surat 114. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan kepada yang ada kitab muka surat 114. Tajuknya adalah kejernihan hati. Antara manusia yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang jernih hatinya, bersih hatinya. Apakah maksud hati yang bersih, hati yang jernih? Maka penulis buku membawakan hadis riwayat yang ada dalam Baihaqi dan juga Ibnu Majah. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma berkata, Abdullah bin Amr berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai utusan Allah, siapakah sebaik-baik manusia? Maka sabda Nabi SAW menerangkan tentang sebaik-baik manusia. Qal dzul qalbil makhmum wal lisanis saduq. Sabda Nabi iaitu orang yang hatinya makhmum, hatinya bersih dan tutur katanya benar. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tutur kata yang benar kami sudah mengerti, tetapi apakah maksud daripada hati yang makhmum? Mim kha mim waw, hati yang bersih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa taqiyyun naqi la ithma fi wala baghya wala hasad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi menerangkan hati yang makhmum. Sabda Nabi iaitu hati yang takwa, hati yang naqi, bersih. La ithma fi, hati yang mana tidak ada padanya dosa. Ada dosa dia taubat, ada dosa dia taubat. Hati yang mana tidak ada kezaliman padanya. Dan yang kelima, hati yang tidak ada hasad dengki di dalamnya. Inilah hati yang bersih. 5 sifat ini adalah hati yang bersih sabda Nabi. Dan orang yang ada hati yang bersih, orang yang benar pertuturan, itulah sebaik-baik manusia. Maka di sini kita lihat pada muka surat yang ke-116. Manusia itu bila hatinya bersih, dia bukan sekadar bersih hati, ia akan mudah kepada kebaikan, dekat kepada kebaikan. Dan bila manusia itu dekat kepada kebaikan, secara automatik dia akan jauh daripada kejahatan, maksiat dan keburukan. Dan orang yang hatinya bersih, maka ia mudah akan dibawa dekat kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-An'am pun kita ada baca, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang mana Allah ingin memberinya petunjuk, Allah akan bimbing dahulu hatinya. Allah pada waktu itu akan bersihkan dahulu hatinya. Lalu hati yang tulus dan hati yang ikhlas dapat mengangkat seseorang itu ke darjat yang tinggi. Bila hatinya bersih, dia dekat kepada kebaikan, jauh daripada kejahatan, dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, maka darjatnya akan tinggi di dunia bahkan juga di syurga. Dan itu dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Sabda Nabi SAW mencerita antara sifat-sifat orang yang diselamatkan daripada api neraka. Sabda Nabi, hurima 'alan nar kulli hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan daripada api neraka, iaitu dilindungi daripada api neraka orang yang ada sifat-sifat berikut. Hayyin,
orang yang suka memudahkan orang lain, layyin, orang yang lemah lembut, qaribin minan nas, orang yang akrab dan juga dekat dengan manusia. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Lalu kata para ulama, orang yang mempermudahkan orang, orang yang pada waktu itu lemah lembut kepada orang, orang yang akrab dan dekat kepada orang, ini semua ciri-ciri sifat orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya makmum. Inilah sifat-sifat dia. Sebab itu kata para ulama, orang yang hati bersih diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang pada waktu itu pemaaf, hati yang mana menjadikan kita beroleh kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca riwayat yang seterusnya, riwayat yang ke-23, menceritakan tentang siapakah sahabat yang baik dan jiran yang baik. Maka hadis ini pun daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sama seperti mana hadis yang sebelum ini. Maka kata Abdullah bin Amr, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 118, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarih. Masya-Allah, satu hadis yang menarik. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik teman dan sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sahabat dan teman dia. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah, siapakah? Maka itulah orang yang paling baik di antara mereka terhadap jiran. Lalu kalaulah kita nak tengok kita ni sahabat yang baik ataupun tidak di sisi Allah, bagaimana kita dengan sahabat kita, dengan teman kita? Dan kalaulah kita nak tengok sama ada kita jiran yang baik ataupun tidak, tengok bagaimana keadaan kita kepada jiran kita. Maka pada hadis ini, Islam mengajar umatnya supaya mengambil tahu hal sahabat dan juga hal jiran. Ambil tahu, bertanya, tengok keadaan mereka. Kita diperintahkan berbaik-baik dengan orang di sekitar kita, terutamanya orang yang dekat seperti sahabat dan juga jiran, dalam untuk menjaga silaturrahim. Maka antaranya adalah berbuat baik kepada sahabat dan jiran, dan pada waktu itu ambil berat dan perhatian terhadap mereka. Inilah dia keistimewaan agama Allah, agama Islam, yang mana kita bukan sekadar dituntut untuk menjaga aspek ibadah ketuhanan sahaja, tetapi kita diambil berat untuk menjaga hablum minan nas, bagaimana urusan kita dengan manusia. Lalu moga-moga kita adalah sahabat yang terbaik dan kita juga adalah jiran yang terbaik. Riwayat yang terakhir untuk hari ini, hadis yang ke-24, adalah menceritakan tentang sebaik-baik doa dan juga sebaik-baik ucapan. Bilakah waktu yang terbaik untuk doa? Maka dibawakan riwayat yang ke-24 ini pada muka surat 122. Sama juga masih lagi hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma pada muka surat 122, yang mana sabda Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik doa. Apakah sebaik-baik doa? Lalu bila tiba masa ni, jangan pada waktu itu kita tak berdoa pula. Sebaik-baik doa adalah doa yang dilakukan di hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Itu sebaik-baik waktu untuk berdoa. Dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang berikut, yang diucapkan oleh aku dan Nabi sebelum aku. Apakah sebaik-baik ucapan yang kita kena perbanyakkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik ucapan. Apakah terjemahannya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdah, zat yang maha esa. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya segala kekuasaan kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya miliknya pada waktu itu segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Lalu pada hadis ini kita belajar tentang sebaik-baik waktu untuk berdoa adalah hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Tirmizi dan juga At-Targhib wa Tarhib. Lalu di sini kata Al-Fadhil Ustaz Hazri pada muka surat 124, doa di hari Arafah adalah doa yang sangat afdal kerana kemuliaan waktunya, kemuliaan harinya dan kemuliaan amalan pada hari tersebut. Di antara adab berdoa adalah memuji Allah. Maka sebab itu Nabi sebut selepas doa pada hari Arafah adalah doa yang terbaik. Nabi sebut ungkapan yang paling baik, dan itulah sebaik-baik pujian kepada Allah pada perkataan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan di sini dalam mazhab Syafi'i, orang yang mana tidak menunaikan ibadah haji pun disunatkan untuk memperbanyakkan zikir itu dan doa pada hari Arafah. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik semestinya daripada Allah. Kalaulah ada di antara sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku Al-Arba'un Al-Khairiyah ini, boleh sahaja tekan link di ruang komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.